Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam mata pelajaran matematik, masih lagi di bawah tajuk ubahan. Okey, so murid-murid, hari ini kita akan menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan tercantum dan menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey, apakah ubahan tercantum, murid-murid? Ubahan tercantum ialah satu ubahan langsung dengan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Sebagai contoh, kita tengok silinder di sebelah kanan slide. Okey, sebuah silinder ada jejari dan juga tinggi. So, dalam pengiraan, isi padu silinder V sama dengan pi J kuasa 2 darab dengan tinggi, di mana pi J kuasa 2 ialah luas keratan rentas membulat bagi silinder. J ialah jejari silinder dan T adalah tinggi silinder. Jadi, isi padu silinder dikatakan berubah bergantung kepada nilai kuasa 2 jejari, kuasa 2 dan ketinggian silinder tersebut. Mari kita lihat dalam bentuk jadual. Okay. Contohnya, jika kita tetapkan nilai jejari, jejari adalah 7 cm, maka jejari kuasa 2 ialah 49. Nilai ini kita tetapkan. Nilai pi kekal sebagai 22/7. Yang kita ubah adalah ketinggian silinder. 3 cm, 4 cm dan 5 cm. Jadi apabila isi padu berubah, tinggi berubah, maka isi padunya turut berubah. Kita lihat meningkat berkadar langsung dengan ketinggian silinder disebabkan jejari adalah tetap. Kita tengok jadual B. Jadual B kita tetapkan tinggi. Tinggi kita tetapkan sebagai 14 cm. Jejari kita ubah 3.5 cm, 7 cm dan 10.5 cm. Maka nilai jejari kuasa 2 akan meningkat. Isi padu meningkat berkadar langsung dengan jejari kuasa 2. Semakin besar jejari, semakin meningkat isi padu silinder. Dan cuba kita lihat dalam contoh di jadual C. Kita ubah nilai jejari, nilai tinggi dan nilai isi padu. Contohnya, yang pertama, apabila jejari 3 cm, maka jejari kuasa 2 adalah 9. Tingginya adalah 7 cm, isi padunya ialah 198 cm padu. Apabila kita bahagikan isi padu dengan hasil darab jejari kuasa 2 dan tinggi, kita mendapat satu nilai pemalar. Pemalar ini ialah nilai pi. Semua adalah sama. So, daripada pemerhatian daripada ketiga-tiga jadual, maka kita dapati bahawa isi padu silinder V berkadar langsung dengan kuasa 2 jejari dan juga tinggi silinder. Kita boleh tulis sebagai V berkadar langsung dengan J kuasa 2 darab T. Jadi, secara umumnya, bagi satu ubahan tercantum,
Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Satu pemboleh ubah berubah secara langsung dengan dua pemboleh ubah yang lain. Kita tulis juga sebagai Y berkadar langsung dengan X kuasa M darab Z kuasa N. Jika kita menggunakan tanda perkadaran, maka ini kita panggil dalam bentuk ubahan. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk persamaan. Y sama dengan KX kuasa M, Z kuasa N. Ini ialah dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk persamaan, kita gunakan simbol sama dengan. Yang mana M dan N boleh jadi satu integer positif ataupun pecahan positif. Dan K adalah pemalar, nilai yang tetap. Mari kita tengok contoh 9 daripada buku teks. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berkadaran dan persamaan bagi setiap yang berikut. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Maka kita tulis P berkadar langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Ataupun dalam bentuk persamaan kita tulis P sama dengan K darab Q darab punca kuasa 2R. Contoh yang kedua, kita ambil terus contoh C. Isi padu prisma. V berubah secara langsung dengan luas keratan rentas A dan juga tingginya H. Ini dalam bentuk perkadaran, ubahan. V berkadar langsung dengan A darab H. Sebabkan V berkadar langsung dengan A dan V berkadar langsung dengan H. Jadi, dalam bentuk persamaan, V sama dengan hasil darab K darab A darab dengan H. Okey, contoh yang sama bagi B dan C. Sama sahaja. Mari kita tengok cara pengiraan untuk ubahan tercantum. Di dalam buku teks kamu, contoh nombor 10. Diberi bahawa X berkadar langsung dengan Y kuasa 2 dan Z. Maka ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Okey, yang pertamanya kita tukarkan hubungan X berkadar langsung dengan Y kuasa 2 dan Z dalam bentuk persamaan. Jadi X sama dengan K darab Y kuasa 2 darab Z. Ini adalah dalam bentuk persamaan. Kemudian kita gantikan nilai X, nilai Y dan nilai Z di dalam persamaan kita untuk mencari nilai K. Kita selesaikan persamaan dan kita akan dapat nilai K iaitu 2/15. Maka kita ungkapkan X dan sebutan Y dan Z sebagai X sama dengan 2/15 Y kuasa 2 Z dengan menggantikan nilai K dalam persamaan awal sebagai nilai yang kita kira iaitu 2/15. Okey murid-murid, kita tengok contoh 12 daripada buku teks kamu. Tiga kuantiti S, T dan U berubah seperti di dalam jadual. Diberi S berubah secara langsung dengan P dan punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan juga nilai Y. Okey murid-murid, yang pertamanya, langkah pertama,
kita kena tulis hubungan S, T dan U. Jadi, S berkadar langsung dengan T dan punca kuasa 3 bagi U. Tukarkan bentuk ubahan kepada bentuk persamaan. Jadi, S sama dengan KT darab punca kuasa 3U. Gantikan nilai S, nilai T dan nilai U. Yang pertama sekali kerana ketiga-tiganya lengkap. Gantikan nilai S ke dalam S, nilai T di dalam T dan nilai U di dalam U. Maka S digantikan dengan 6, T sama dengan 0.8 dan U sama dengan 27. Hasilnya kita akan dapat nilai K, iaitu sebanyak 2.5. Kita tulis kembali persamaan. S sama dengan, gantikan nilai K iaitu 2.5. Kemudian tulis balik T darab punca kuasa 3U. Jadi bagi soalan pertama, cari nilai X. Nilai yang kita hendak cari ialah nilai S. Manakala nilai T dan U telah diberi. Jadi apabila T sama dengan 1.2 dan U sama dengan 125, maka X, kita gantikan S dengan X, 2.5 nilai K, gantikan T dengan 1.2 dan gantikan U dengan 125. Masukkan semua nilai di dalam persamaan dan dapati bahawa X nilainya adalah 15. Begitu juga untuk mencari nilai Y. Kita ada nilai bagi S dan juga nilai bagi T. Apa yang kita perlu buat ialah menggantikan nilai di dalam persamaan. Gantikan S sebagai 50, 2.5 nilai K, nilai T ialah 40 dan nilai U adalah Y. Selesaikan persamaan dan didapati bahawa nilai Y ialah 0.125. Murid-murid, bagi tajuk ubahan tercantum, kita buat latihan kendiri 1.1c di muka surat 14 buku teks. Dan yang terakhir untuk hari ini, kita nak buat penyelesaian masalah melibatkan ubahan langsung. Okey. Contoh di dalam buku teks kamu, contoh 13. Hukum Charles menyatakan bahawa jisim satu gas yang tetap, isi padu V cm padu, gas berkadar langsung dengan suhu mutlaknya iaitu T dalam Kelvin jika tekanan adalah tetap. Jadi, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. Ungkapkan V dalam sebutan T. Okey. Yang pertamanya, kita kena faham masalah. Masalah yang pertama ialah ungkapkan V dalam sebutan T. Jadi, dikatakan bahawa V berkadar langsung dengan suhu. V berkadar langsung dengan suhu. Okey. Kemudian, kita rancang strategi. Tulis dalam bentuk persamaan. V berkadar langsung dengan T, maka V sama dengan K darab dengan T, di mana K adalah pemalar. Kemudian diberi rumus pertukaran darjah Celsius kepada Kelvin. So, suhu yang diberi adalah dalam darjah Celsius.
manakala isi padu berkadar langsung dengan suhu mutlak dalam Kelvin. Jadi kita perlu tambah dengan 273. Maka kita tukarkan V sama dengan K, tukarkan T suhu, 273 tambah dengan X. Gantikan nilai isi padu 30 cm padu dan juga suhu adalah 30 darjah Celsius ke dalam persamaan. Maka didapati bahawa nilai K ialah 10/1/1. Jadi V sama dengan 10/1/1 T. Okay. Untuk soalan kedua, kita perlu menghitung isi padu gas jika suhu berubah menjadi negatif 11 darjah Celsius. Okay. Kita mencari suhu apabila suhu berubah menjadi negatif 11. So, kita perlu menggantikan nilai T dalam persamaan dan hitung isi padu gas. Jadi, daripada persamaan yang kita dapat daripada bahagian A, kita gantikan nilai T. Diberi T ialah negatif 11. Maka kita perlu tambah dengan 273. Dan setelah membuat pengiraan, didapati bahawa isi padu bagi gas ketika suhunya negatif 11 darjah Celsius ialah 25.94 cm padu. Jadi murid-murid, kita dah habis pembelajaran hari ini dan sila buat latihan, latihkan diri 1.1D di muka surat 16 buku teks. Okay, terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi. Jangan lupa selesaikan latihan yang diberi di muka surat 14 dan di muka surat 16.